Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali lagi bersama saya Nur Hanifah di berita DBS untuk melaporkan berita-berita tentang situasi Islamofobia yang berlaku di negara bukan Islam. Islamofobia satu perkataan beratus maksud, beribu cerita dan tak terkira peritnya. Islamofobia adalah satu gabungan perkataan iaitu Islam dan fobia. Fobia bermaksud ketakutan yang amat sangat akan sesuatu. Definisi rasminya mungkin masih tiada, namun dalam bahasa mudah, Islamofobia boleh ditafsirkan sebagai ketakutan yang amat sangat terhadap Islam, baik agamanya maupun umatnya. Dengan kata lain, Islamofobia adalah perasaan kebencian atau ketakutan terhadap umat Islam atau kumpulan etnik yang digelar Muslim. Walaupun istilah ini diiktiraf secara luas dan digunakan, kedua-dua istilah dan konsep asasnya telah dikritik. Sesetengah ulama menyatakan sebagai satu jenis perkauman, tetapi ini telah pun dipertandingkan. Beberapa pengulas menuduh bahawa konsep Islamofobia telah digunakan untuk menolak apa-apa kritikan terhadap Islam, termasuk varian radikalnya, dengan menyamakan dengan prasangka dan perkauman. Punca dan ciri-ciri Islamofobia masih dibahaskan. Istilah berkenaan bukanlah satu perkara yang baharu. Bekas Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kofi Annan menjelaskan, Islamofobia sudah wujud sejak akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Begitupun, beliau yang memegang jawatan itu dari tahun 1997 hingga 2006 mengakui istilah tersebut semakin popular selepas berlakunya tragedi 11 September 2001. Imbas kembali, tidak mungkin dunia melupakan tragedi berdarah itu. Hampir 3,000 orang maut selepas bangunan World Trade Center WTC di New York, Amerika Syarikat runtuh dihentam kapal terbang. Ramai yang menganggap insiden itu satu konspirasi yang dirancangkan oleh Amerika Syarikat dan sekutunya. Tujuannya mahu memburukkan imej Islam di mata dunia. Pendedahan demi pendedahan, bukti demi bukti dikeluarkan, namun runtuhnya WTC tetap dikaitkan dengan Islam. Maka selepas detik itu bercambahlah gerakan Islamofobia di seluruh dunia. Baik, kita langsungkan perkembangan situasi Islamofobia di negara Perancis bersama Siti Rohani Jaafar. Silakan Siti Rohani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan tugas di studio Nur Hanifah. Terus ke laporan di negara Perancis. 21 Oktober 2021, Paris, sentimen anti-Muslim kembali meningkat di Perancis susulan insiden seorang guru dipenggal kerana tindakan provokasi masa yang menghina Islam dengan menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW pada minggu lalu. Kemarin pihak berkuasa mengumumkan ia akan menutup sebuah masjid di pinggir Paris, kononnya sebagai usaha untuk memerangi gerakan radikal selepas pihak berkuasa menahan kira-kira 15 individu di bawah operasi menyasarkan anggota rangkaian ekstremis di ibu negara. Kementerian Dalam Negeri menyatakan masjid besar di Pantin itu yang boleh menampung kira-kira 1,500 jemaah akan ditutup selama 6 bulan berkuat kuasa malam ini waktu tempatan. Difahamkan tindakan melulu itu dibuat selepas masjid terbabit didakwa berkongsi video dimuat oleh seorang lelaki yang turut ditahan dalam operasi terbabit. Ketua Masjid Muhammad Penis menjelaskan tujuan perkongsian itu kerana beliau bimbang kanak-kanak Muslim akan menjadi sasaran sentimen anti-Islam di kelas mereka. Pada awal bulan lalu, Presiden Emmanuel Macron diselar banyak pihak gara-gara mengeluarkan kenyataan Islam sedang dalam krisis ketika mengumumkan draft undang-undang yang akan meningkat sekularisme di Perancis yang mempunyai populasi Muslim terbesar di Eropah Barat. Menurut draft undang-undang itu, mana-mana gerakan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO yang melanggar peraturan nilai negara itu akan ditutup atau berdepan audit kewangan yang ketat. Muslim di negara itu bagaimanapun khawatir undang-undang tersebut dan ucapan Macron akan mencetus jenayah kebencian atau Islamofobia ke atas mereka. Perancis yang mempunyai populasi masyarakat Muslim yang paling besar di Eropah mengalami kenaikan mendadak sentimen anti-Muslim, tidak dibantu dengan serangan ke atas Charlie Hebdo dan Saint Demonsaleh, pengganas imam serta masjid diserbu puak anti-Muslim dengan dasar kerajaan mula melakukan pengasingan agama daripada tempat awam.
Diskriminasi terhadap wanita Muslim melalui pengharaman pemakaian tudung serta persepsi negatif di tempat kerja menyulitkan lagi situasi orang Muslim di Perancis. Sehingga 2015, 63 serangan telah berlaku pada masjid-masjid di Perancis dengan 7 kes cubaan menembak, 4 kes telah dilaporkan menyebabkan kemusnahan teruk. Sekian itu sahaja daripada saya. Kembali semula ke studio Berita DBS bersama Nur Hanifah. Terima kasih Rohani atas informasi yang diberikan. Sekarang kita bersama rakan kami Aina Afifah yang akan melaporkan secara langsung dari China. Silakan Aina untuk melaporkan informasi yang anda dapat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Afifah melaporkan situasi Islamofobia yang berlaku di China untuk Berita DBS. Sebahagian besar Uyghur ini tinggal di wilayah autonomi Xinjiang, China. Etnik ini adalah satu-satu daripada beberapa minoriti Islam yang dianiaya di Xinjiang. Presiden China iaitu Xi Jinping telah melaksanakan pendekatan tegas terhadap golongan minoriti Islam yang tinggal di Xinjiang, terutamanya Uyghur. Umat Islam minoriti ditangkap dan dipenjarakan dengan sewenang-wenangnya dan dianggarkan kira-kira 1 juta orang Uyghur ditahan dalam hampir 500 kem yang mana digelar sebagai pusat latihan vokasional oleh kerajaan China. Ini adalah pusat tahanan yang dibina khas dan beberapa daripadanya menyerupai penjara dengan tahap keselamatan tinggi. Terdapat bukti yang semakin banyak tentang pelanggaran hak asasi manusia di dalam kem tersebut serta laporan kematian dalam tahanan dan buruh paksa. China mengatakan bahawa tindakan keras berupa penahan itu perlu untuk mencegah keganasan dan menghapuskan ekstremisme Islam. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, kerajaan China telah melabelkan kumpulan etnik Uyghur sebagai pengganas kolektif. Maklumat mengenai apa yang sebenarnya berlaku di kem-kem adalah sangat terhad, tetapi banyak tahanan yang melarikan diri dari China menggambarkan ia satu keadaan yang sangat teruk. Umat Islam di seluruh negara telah melakukan tunjuk perasaan penindasan etnik Uyghur oleh China. Diharapkan lebih ramai tokoh-tokoh ternama dan selebriti terkenal dalam menyuarakan penentangan ini. Sekian itu sahaja daripada saya, Aina Afifah. Berbalik kepada rakan setugas Nur Hanifah yang berada di studio Berita DBS. Terima kasih Aina telah berkongsi maklumat yang berlaku di China tadi. Di sini kita boleh lihat yang seluruh umat Islam di dunia ini menyokong dan membela nasib umat Islam lain yang teraniaya. Selain di Perancis dan di China, di Australia juga terdapat Islamofobia. Islamofobia dan sikap tidak bertoleransi terhadap umat Islam telah wujud sebelum serangan 11 September ke atas Amerika Syarikat. Sebagai contoh, imigrasi Muslim ke Australia dihadkan di bawah polisi Australia Putih, White Australia Policy pada tahun 1901 hingga 1975. Laporan Islamofobia baru-baru ini di Australia menunjukkan bahawa umat Islam terus menjadi sasaran pemusnahan dan keganasan. Serangan pengganas pada 11 September 2001 mendorong mereka ke kedudukan yang tidak menyenangkan. Baru-baru ini, ISIS telah menguatkan ketakutan dan antipasti Barat terhadap Islam dan umat Islam. Untuk berita lanjut, kita beralih ke rakan setugas iaitu Siti Zulaika yang kini berada di Australia untuk memberi laporan penuh. Silakan Zulaika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Nur Hanifah, rakan setugas di Malaysia. Saya, Siti Zulaika, akan memberi laporan tentang Islamofobia di Australia. Fenomena atau ketakutan terhadap Islam telah dilaporkan semakin meningkat di Australia. Wanita yang bertudung di tempat awam seperti di pusat beli belah adalah yang paling kerap diserang Islamofobia. Mempunyai anak bersama mereka tidak menghentikan penderaan, malah berlaku peningkatan. Salah seorang mangsa, Nadia Said, berkata dia pernah mengalami penderaan lisan di Brisbane semasa dia menganjurkan acara untuk menghormati mangsa pengganas Christchurch. Nadia menceritakan bahawa terdapat seorang lelaki yang mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahawa lelaki tersebut tidak peduli jika jiran Nadia yang juga merupakan umat Islam mati ditembak. Malah lelaki tersebut juga mengatakan bahawa Nadia juga harus ditembak. Wanita 21 tahun itu mengakui tidak tahu apa yang perlu dilakukan ketika itu.
Nadia juga mengesyaki apa yang dialaminya adalah berkait rapat dengan tudung yang dipakainya, tanda fizikal dia seorang yang beragama Islam. Pengalaman Nadia selari dengan hasil kajian Islamofobia dari University Charles III, CSU, yang menyatakan bahawa wanita bertudung paling berisiko diganggu. Penyelidikan ini menganalisis ratusan laporan insiden Islamofobia di Australia. Daripada ratusan kejadian, hanya dalam 10 kes seseorang menghentikan penderaan dan membantu mangsa. Salah seorang daripadanya dilakukan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Queensland, Duncan Peck, yang kebetulan menyaksikan apa yang berlaku kepada Nadia. Peck kemudiannya menghampiri pelaku dan mengugut untuk menghubungi polis jika lelaki itu tidak beredar. Nadia melaporkan apa yang dialaminya kepada institusi yang merakam kejadian Islamofobia itu. Data daripada institusi ini kemudiannya dikaji oleh pasukan dari Pusat Pengajian Islam dan Tamadun di CSU. Laporan penyelidikan yang dikeluarkan pada hari Isnin iaitu pada 18 November 2019 menganalisis 349 insiden yang dilaporkan di antara 2016 dan 2017. Didapati majoriti pelakunya adalah lelaki, sementara itu 70% mangsa adalah wanita bertudung. Laporan CSU berkata jumlah secara amnya berkadar dengan saiz penduduk Islam di setiap negeri kecuali Queensland. Queensland menduduki tempat ketiga dengan paling ramai serangan Islamofobia, manakala penduduk Islamnya berada di tempat kelima. Gangguan juga lebih kerap berlaku di kawasan pinggir bandar yang lebih pelbagai budaya berbanding di kawasan bukan pelbagai budaya. Menurut Dr. Deria Ina, iaitu penulis laporan penyelidikan, Islamofobia adalah hasil daripada retorik politik anti-Islam dan liputan media mengenai keganasan. Sekian, itu sahaja laporan mengenai Islamofobia di Australia. Kita kembali semula ke studio di Malaysia. Baik, terima kasih Siti Zulaika atas maklumat yang diberikan tadi. Islamofobia masih berlaku pada masa kini, jadi marilah kita sama-sama bersatu padu untuk membantras Islamofobia ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Nur Hanifah, pembaca berita DBS pada hari ini. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.